Pada masa ini, Datuk Petua, Kementerian Pertahanan memberikan tumpuan sepenuhnya untuk melangkah ke depan bagi memastikan projek LCS ini dapat disiapkan mengikut jadual seperti mana kontrak tambahan ke-6 ataupun SA6 yang telah ditandatangani pada 26 Mei yang lalu. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Datuk Petua, peningkatan kos LCS ini tidak melibatkan kos of non-recurring kerja-kerja pembinaan kapal, tetapi disebabkan oleh kelewatan yang lama dan perubahan spesifikasi LCS seperti mana yang diperlukan oleh TLDM. Umpamanya persenjataan surface-to-surface missile, decoy launching system dan integrated platform management system. Perubahan spesifikasi ini amat diperlukan disebabkan oleh perkara-perkara berikut. Surface-to-surface missile, Datuk Petua. Perubahan ini adalah bagi memenuhi keperluan operasi TLDM dan dimensi keempat Angkatan Tentera Malaysia, 4D MAF terkini. Misal SSM dari Norway yang dipilih mempunyai teknologi terkini ataupun smart missile serta kos yang lebih murah berbandingkan spesifikasi asal dari pembuatnya di Perancis. Nombor 2, decoy launching system. Supportability ataupun keboleh sokongan bagi peluru pelaratan asal hanya boleh bertahan 15 tahun sahaja. Pada 20 Disember 2016, Kementerian telah memaklumkan bahawa original equipment manufacturer ataupun OEM asal tidak boleh lagi membakalkan peluru decoy disebabkan kilang pembuatan telah terbakar. Oleh itu, perubahan sistem DLS ini perlu dilaksanakan bersesuaian dengan keperluan TLD. Dan ketiga, Integrated Platform Management System, Datuk Petua. Kemajuan sistem IPMS dalam projek LCS didapati adalah terlalu perlahan. Oleh yang demikian, TLDM telah melaksanakan feasibility study bagi mempercepatkan kemajuan sistem ini. Rentetan itu, sistem yang diluluskan oleh kerajaan adalah yang terbukti penggunaannya di aset TLDM masa ini. Selain daripada itu, terdapat juga peningkatan kos, Datuk Petua, yang melibatkan perlanjutan tempoh kontrak selama 83 bulan disebabkan perubahan spesifikasi dan permohonan daripada OEM yang melibatkan extension of design authority, revised delivery schedule, extension of warranty on delivered equipment serta insurance. Peningkatan kos projek ini tidak melibatkan Yang Berhormat Menteri. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya cuma nak minta penjelasanlah daripada Yang Berhormat Menteri. Bagaimana rasionalnya sebuah perolehan yang terbesar dalam negara ni, iaitu sekarang ni dah daripada asas 9 tahun dah meningkat 11.2 bilion. Ya, bagaimana perolehan terbesar ni kita dah lewat 5 tahun. 5 tahun dah lewat. Asalnya Tianggo ni berubah. Mula-mula kita kata negara kita akan dapat kapal LCS ni pada April 2019. Lepas tu kita umum pula bertukar pada 2024 akan siap. Sekarang umum pula yang terbaru 2026. Yang terbaru lagi tambah tukar lagi Tianggo, iaitu akan siap pada 2029. Jadi sebab itu saya kata Yang Berhormat, yang sebab apa rasionalnya, dan kita pula sekarang ni kerajaan pula masih berlembut hati pertukaran spek persenjataan di saat-saat terakhir. Sedangkan kita ambil contohlah negara Mesir dengan UAE. Mereka pun buat kapal yang sama, LCS yang sama, mereka bentuk pun sama, Govin. Mereka tak perlu tukar spek senjata mereka. Mereka tak perlu tanda tangan sampai 6 kali penjanjian tambahan. Dan kapal Mesir dan UAE dah siap pun. Sedangkan kita masih lagi terkapai-kapai. Jadi sebab tu saya ingin tahu, apakah saya tertanya keperluan pertukaran spek ini seolah-olah sangat meragukan, dan adakah ia strategi syarikat Boston Naval Shipyard untuk tambah pertukaran daripada kerajaan, sebab setiap kali pertambahan penjanjian tambahan kos meningkat setiap kali. Jadi sekarang dah 6. Walaupun Yang Berhormat Menteri kata tadi insya-Allah tak akan ada lagi tambahan. Itu kita kata hari ini, esok tak tahu lagi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Boleh saya tambah lagi satu? Sebenarnya Datuk Petua, dia punya kapal pertama tu akan siap 2024. Tetapi kapal ini dia siap pembinaan satu, siap untuk decommission lagi satu. Ada dua perkara berbeza.
Siap pembinaan, boleh siap bina. 2024, tetapi itu hari patut bulan 5 kita buat, tapi sekarang kita baru nak mulakan kerja bulan September kerana kita baru saja selesai dengan OEM bersetuju untuk novate ataupun dia punya agreement. Datuk Petua boleh jadi 2024 ujung tahun. Tetapi siap kapal ini, Datuk Petua, dia kena buat apa yang dipanggil Harbour Acceptance Test. Harbour Acceptance Test ni, Datuk Petua, kurang-kurang 6-7 bulan. Bina kapal atas darat, Datuk Petua. Belum tentu dia boleh terapung nanti, takut nanti kita bina kapal tenggelam. Itu Harbour Acceptance Test. Ya? Lepas Harbour Acceptance Test ini, tengok balance dia, sama ada dia balance. Betul-betul 90 darjah. Sikit saja lagi 0.01% lagi degrees, dia akan menyebabkan... Menteri. Kau apa ni? Tunggu dululah. Itu saya habis, teknikal. Ya? Tunggu saya habis dulu. Ya? Lepas itu, Datuk Petua, ya? Lepas Harbour Acceptance Test, kena kita pergi sea trial test. Ini sea trial punya test tu ni. Itu untuk kita membuat tembakan, nak buat test dia punya kelajuan. Kalau pembina mengatakan dia boleh maksimum, ataupun kalau cruise 25 knot, kalau maksimum dia boleh pergi 32, we want to test that. Kalau tidak, kita tak akan terima. Dan dalam masa yang sama, di open sea test ni ataupun sea trial test ni, kita nak buat ujikan tembakan. Sama ada kena tak kena. Kalau tak kena, something is wrong dengan the balancing of the ship, ataupun dengan izin, ataupun imbangan kapal tersebut. Maknanya itu sebab saya kata, pembinaan fizikalnya boleh siap 2024. Tetapi kita dengan acceptance test, dengan kita punya Harbour Acceptance Test, mengambil masa lagi 1 tahun ataupun 1 tahun setengah. To be safe, kita katakan 2026. Tapi insyaAllah, kita bina satu-satu. Kapal terakhir yang kelima akan siap insyaAllah pada tahun 2029. Betul-betul. Itu maknanya yang saya kata, bukan semua kapal akan siap 2029. Kita bina satu-satu, kita tak bina sekali 5. Kalau bina sekali 5, kos dia akan bertambah lagi, betul. Kerana kita terpaksa membina dia punya yard, membina shipyard dia untuk setiap satu kapal. Sekarang ni kita ada stage 25%, stage 30%, dan mana yang stage dah lebih 50%, dia masuk yang proper di atas jig yang penuh. Dia punya jig tu support tu besi-besi tu, untuk kita bina dia punya hull, dan untuk kita melengkapkan kapal sepenuhnya sebelum kita menghantar kapal tersebut masuk ke dalam Harbour Acceptance Test, yang mana mengambil masa yang lama juga, insyaAllah. Ya? Terima kasih. Yang Muhammad Remah, sebab yang diceritakan tu memang betul lah. Itu semua dipanggil teknikal ataupun Gantt chart schedule ataupun Microsoft Project schedules. Memang betul yang tu. Bila kita layman, itu untuk kontraktor dengan Kementerian Pertahanan untuk monitor the Gantt chart macam mana yang dicerita oleh yang berhormat Menteri Pertahanan tadi. Itu betul. Kita tak nafikan. Kita layman ni kita nak tahu bila sebut siap, maksudnya komplit sekali semua. Bila tarikh dia? Kita nak tengok yang tu. Masalah commissioning, acceptance test, that is your problem, it's not our problem. But we need to know Datuk complete seperti mana project. Yang Tanah Merah tanya tadi berkenaan Bagi dengan tarikh. Mengapa lambat sangat patut siap 29. Kapal ini pembinaannya diberhentikan pada tahun 2018, betul? 2018 semua projek-projek mega diberhentikan. Ya? Termasuk HSR, termasuk ECRL, termasuk MRT, termasuk macam-macam lah, termasuklah LCS ni. Tapi bila nak disambung semula pada awal tahun 2000, kerajaan jatuh. Bila kerajaan baru naik, nak buat, tetapi COVID 2 tahun, betul. Jadi 3 tahun lebih tersadai, betul. Jadi sekarang Yang berhormat mengatakan ini salah kerajaan perpaduan dulu. saya tak salahkan sesiapa, tetapi terhenti. Menteri Kewangan ada sini. Bila dikatakan bahawa projek ini lama tak siap, bukannya kerana salah kontraktor, salah kementerian, tidak, kerana terhenti. 2 tahun setengah pula kerana COVID macam-macam. Baru kita nak sambung, tetapi kita nak buat dengan secara yang telus. Itu sebabnya dalam SA Supplementary Agreement nombor 6 ni tidak ada orang tengah lagi dah. CAD dah tak ada, CED tak ada. Sekarang kita berurusan terus dengan OEM. Bahkan dalam Supplementary Agreement nombor 6 dengan izin Datuk Petua, ada kemungkinan jika diperlukan bahawa BNSB kementerian boleh bayar terus kepada OEM untuk kita mempercepatkan supaya tidak ada gangguan tentang pembayaran, Datuk Petua. Ini ya yang kita lakukan, dan kita tidak lagi mengikut milestone perbatuan. Dulu kita bayar ikut milestone.
Kalau dalam masa 2 bulan kita mesti banyak ni. Dalam masa 6 bulan dia ikut milestone. Tapi dalam supplementary agreement yang baru kita tanda tangani Datuk Petua, kita ikut progress of the project. Jadi akan disertify, akan dibuktikan dia siap 45%, kita bayar 40%. 5% memang kita tak akan bayar. Ya, kita bayar begitu. Jadi tidak ada kemungkinan bahawa akan ada pembayaran yang dibuat tapi barang tak siap. Kita akan ikut progress payment, bukannya lagi milestone punya payment, Datuk Petua, ya.